Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda berada dalam keadaan sihat sejahtera untuk meneruskan pembelajaran kita. Pada kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Reka Bentuk Teknologi RBT tahun 5 dengan unit 1 itu Teknologi Rumah Tangga dengan tajuknya Kenali Mata Jahitan. Untuk standard kandungan 4.3 artikel jahitan dan seterusnya standard pembelajaran mengenal pasti jenis mata jahitan tangan pada artikel jahitan. Seterusnya untuk objektif pembelajaran kita, murid akan dapat mengenal pasti 6 jenis mata jahitan tangan pada artikel jahitan. Dan seterusnya kriteria kejayaan, murid berjaya sekiranya menyenaraikan 4 daripada 6 jenis mata jahitan tangan pada artikel jahitan. Bila tanpa kita melengahkan masa, anda boleh buka buku teks RBT tahun 5 pada halaman 2 dengan unit 1 Teknologi Rumah Tangga. Mari kita baca bersama-sama. Alia, ibu dan adiknya berada di sebuah kedai yang menjual produk berasaskan jahitan. Ibu, lihat ini. Ada banyak sarung tangan di sini. Corak jahitannya berbeza-beza dan menarik. Ya, Alia, ada pelbagai jenis mata jahitan digunakan bagi menghasilkan sarung tangan ini. Kain pengelap tangan ini juga mempunyai pelbagai bentuk dengan corak jahitan yang berbeza. Okey, baiklah murid sekalian, jika kita lihat situasi ini, situasi di mana Alia bersama ibu dan adiknya berada di sebuah kedai yang menjual produk berasaskan jahitan. Dan kalau kita lihat di sini, pada tangan ibu Alia sedang memegang sarung tangan. Okey, baik, kalau kita lihat di sini, sarung tangan dia merupakan artikel jahitan yang dihasilkan menggunakan fabrik melalui proses jahitan, sama ada jahitan mesin atau jahitan tangan. Terdapat banyak artikel jahitan di sekeliling kita. Apakah contoh artikel jahitan yang terdapat di rumah kamu? Saya yakin dan percaya di rumah kamu terdapat banyak artikel jahitan yang terdapat pada produk-produk yang digunakan seharian. Sebagai contoh, alas kaki, pengalas periuk, sarung tangan dan sebagainya. Tahukah kamu bagaimana untuk menghasilkan artikel jahitan seperti kita tengok dalam gambar ini? Sarung tangan, bagaimana dihasilkan sarung tangan itu? Okey, so pastinya memerlukan teknik yang tersendiri. Okey, baiklah murid sekalian, anda boleh buka pada muka surat 4. Okey, dengan tajuk Kenali Mata Jahitan. Mata jahitan tangan mempunyai pelbagai jenis. Mata jahitan digunakan untuk mencantumkan kepingan fabrik, membuat kemasan tepi fabrik dan sebagai hiasan. Okey, yang berikut ialah contoh mata jahitan tangan. Baik, sebelum itu, saya ingin bertanya kepada anda, adakah anda faham maksud fabrik? Okey. Fabrik bermaksud kain yang diperbuat daripada benang yang ditenun. Contoh fabrik ialah kapas, linen dan sutera. Baik, mari kita lihat contoh mata jahitan tangan yang terdapat dalam tajuk kita pada kali ini. Okay, baik, yang pertama jahitan kia. Okay, yang kedua jahitan jelujur halus. Yang ketiga jahitan jelujur kasar. Yang keempat jahitan insang pari. Yang kelima jahitan sembat. Dan yang keenam jahitan silang pangkar. Baiklah, kita baca dengan lebih lanjut mengenai fungsi jenis mata jahitan tangan tadi. Okay, yang pertama jahitan kia. Okay, jahitan kia digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan. Jahitan ini juga digunakan sebagai jahitan tetap dan menjahit bahagian klin yang meretas serta menggantikan jahitan mesin. Baiklah murid sekalian, dalam pembacaan yang telah kita baca sebentar tadi, ada yang menyatakan perkataan klaim, bahagian klaim. Adakah anda faham maksud klaim? Baik, klaim bermaksud salah satu proses jahitan yang digunakan untuk menyambung dua atau lebih kepingan fabrik. Sebagai contoh, kalau kita lihat pada gambar ini, ini gambar di bahagian poket. Poket ini merupakan kepingan fabrik yang lain. Dan kepingan poket ini dicantumkan bersama dengan
seluar kita ni. Okey, jadi ini proses ini dinamakan sebagai claim. Okey, seterusnya fungsi jahitan jelujur halus. Jahitan jelujur halus digunakan sebagai jahitan tetap. Jahitan jelujur halus digunakan untuk membuat kedutan atau sulaman pada fabrik. Jahitan ini juga digunakan untuk membaiki kelepet yang meretas. Okay, seterusnya jahitan jelujur kasar. Jahitan jelujur kasar digunakan sebagai jahitan sementara untuk menetapkan kedudukan dua atau lebih fabrik semasa menjahit. Okay, seterusnya jahitan insang pari. Jahitan insang pari digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik dan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif. Okey, seterusnya jahitan sembat. Jahitan sembat digunakan sebagai jahitan tetap untuk menjahit bahagian kelepet atau bahagian hiasan. Okey, dan seterusnya jahitan silang pangkah. Jahitan silang pangkah digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian kelepet, lipatan atau tepi kain serta sebagai jahitan hiasan. Baiklah murid sekalian, saya kena percaya kamu telah mengetahui 6 jenis mata jahitan yang telah kita pelajari tadi, iaitu yang pertama jahitan kiar, jahitan jelujur halus, jahitan jelujur kasar, jahitan insang pari, jahitan sembat dan seterusnya jahitan silang pangkah. Dan kamu juga telah menonton sedikit simulasi bagi setiap mata jahitan tersebut. Baiklah murid sekalian, kita teruskan lagi pembelajaran kita pada muka surat 6. Okey. Jika kita lihat di sini ada gambar mengenai situasi di dalam rumah. Kita baca bersama-sama ya. Banyak artikel jahitan digunakan dalam kehidupan harian kita. Mari kita lihat beberapa jenis artikel jahitan yang biasanya terdapat di sekeliling kita. Baiklah murid sekalian, saya berikan masa kepada anda untuk anda meneliti gambar ini dan untuk anda menyenaraikan artikel jahitan yang terdapat dalam gambar ini dan seterusnya anda menyatakan fungsi artikel jahitan tersebut. Baiklah murid sekalian, saya kena percaya anda telah menemui beberapa artikel jahitan yang terdapat pada gambar yang telah anda teliti sebentar tadi pada halaman 6. Okey, mari kita lihat bersama-sama apakah artikel jahitan yang terdapat dalam gambar tersebut. Baik, yang pertama, artikel jahitan iaitu pemegang periuk. Dan apakah fungsinya? Okey, untuk memegang dan mengangkat periuk yang panas. Okey, seterusnya penggantung surat. Okey, fungsinya tempat menyimpan surat, bil dan resit. Seterusnya bag. Okey, bekas untuk membawa barang, buku atau alat tulis. Dan seterusnya mainan lembut. Okey, yang kita lihat tadi pada ayah yang sedang bermain dengan adik. Okey, fungsinya dijadikan alat mainan atau hiasan. Dan seterusnya cushion mini, dijadikan sebagai hiasan atau bantal. Dan seterusnya sarung bakul sampah, untuk menghias bakul sampah. Baiklah, seterusnya bekas pensel, fungsinya untuk menyimpan alat tulis. Seterusnya bekas tisu, tempat menyimpan tisu.
Dan akhir sekali, sarung cushion. Okey, apa fungsinya? Dijadikan sarung atau hiasan pada cushion. Okey, baiklah sekalian, sampai di sini perbelanjaan kita pada kali ini. Akan diharapkan anda dapat sesuatu daripada apa telah kita belajar sebentar tadi. Kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.